Kenapa perempuan yang haid tidak boleh berpuasa? Kenapa perempuan yang haid tidak boleh berpuasa? Mungkin dari sudut akal, logik akal kita, dalam bulan Ramadan ini sekali-sekala saja. Setahun hanya satu kali saja bulan Ramadan. Kenapa wanita yang sedang haid tidak boleh berpuasa? Soalan ini kita nampak macam pelik, tetapi ramai juga yang tanya saya. Sebab wanita yang sedang haid kata, saya walaupun haid, saya mampulah puasa. Rasa sama je haid ataupun tidak, sama saja. Yang kedua, ada yang kata, sedihlah bulan Ramadan, setahun sekali saja. Saya datang haid 8 hari, ada yang datang haid 10 hari. Bila tak berpuasa, saya rasa macam hilang roh Ramadan. Yang ketiga pula kata, Ustazah rasa sedihlah kena tinggalkan puasa Ramadan sebab bila bulan Ramadan kita mudah untuk berpuasa dan sangat susah, sangat berat untuk qada balik walaupun ada masa 11 bulan. Sebab itu ramai wanita mampu habiskan qada puasa bila dah dekat nak masuk Ramadan ni balik. Barulah gigih, pulun, akhirnya berjaya sebab dah nak habislah peluang dia. Tapi nak sebutnya muslimin muslimat sekalian, bukan mudah, bukan ringan untuk seorang wanita muslimah untuk redha dengan qada dan qadar Allah. Ketetapan Allah bahawasanya wanita yang apabila datangnya haid maka diharamkan berpuasa. Jika dia berpuasa maka ia berdosa besar. Maka jawapan di sini, perempuan haid tidak boleh berpuasa kerana ta'abbudi, kerana perintah syarak begitu. Hanya Allah sahaja yang mengetahui hikmah di sebalik. Namun begitu di sana memang ada beberapa kajian yang menyokong kenapa wanita yang sedang haid tidak disarankan puasa. Ia akan memberi kesan efek kepada kesihatan dan sebagainya. Kerana apabila darah yang begitu banyak keluar daripada badan wanita sekian-sekian adalah yang menyebabkan wanita haid kadang itu dia lebih cepat lapar, lebih cepat lemah dan sebagainya. Subhanallah, kita tahu ibadah yang dianjurkan di dalam Islam bukan kerana nak melemahkan kita, tetapi ingin menguatkan lagi kita dari sudut fizikal, mental, rohani dan sebagainya. Jadi dalam bab ini saya pergi kepada persoalan lain, iaitu ramai juga yang bertanya tentang bab persoalan yang berkenaan dengan mengambil. Ini biasa ramai yang perempuan suka bertanya, iaitu tentang bab mengambil pil penahan haid semasa bulan Ramadan. Mengambil pil penahan haid semasa bulan Ramadan. Maksudnya dia tanya, Ustazah boleh tak saya nak makan pil penahan haid? Okey, hukum memakan pil menahan haid daripada keluar untuk menunaikan umrah dan haji, kita tahu hukumnya adalah harus dengan beberapa syarat. Yang pertama, syarat yang pertama iaitu pil yang dimakan adalah selamat, tidak memudaratkannya. Pil yang dimakan tidak memudaratkannya, selamat. Kemudian yang kedua tujuan, yang pertamalah tujuan dia kerana apa? Memang untuk ibadah, kerana Allah dan sebagainya, lepas tu tidak mudarat. Kemudian syarat seterusnya adalah mendapat keizinan wali. Kalau bagi isteri minta izin suami, suami benarkan. Kalau bagi seorang yang belum berkahwin, izin wali dia, izin walinya, sama ada ayahnya. Kalau ayahnya tak ada, mungkin wali terdekat iaitu abang kandungnya. Kalau tak ada abang kandung, bapa saudara yang terdekat. Maksudnya perlu ada sekurang-kurangnya 3 syarat tersebut bagi wanita yang nak makan pil penahan haid supaya ibadah dia di Mekah, di Madinah berjalan lancar untuk umrah dan haji. Tapi persoalan kita di sini, apakah hukum wanita memakan pil menahan haid bagi yang ingin berpuasa penuh di bulan Ramadan? Dia tak nak tinggalkan puasa bulan Ramadan 30 hari sebab bila datang haid bukan sekadar puasa saja dia perlu tinggalkan. Solat sunat, Al-Quran, dia nak habiskan khatam 3 kali, contohnya 2 kali, 1 kali. Tapi bila datang haid dan dia pula wanita yang dah tempoh yang lama, jadi apakah hukumnya? Jadi dalam bab ini saya merujuk kepada pejabat mufti wilayah persekutuan, iaitu Bayan Linnas dalam Isyak Fatwa, dalam tajuk mengambil pil penahan haid semasa bulan Ramadan yang telah diterbitkan pada 22 Jun tahun 2015. Okey, jawapannya adalah
Mengambil pil penahan haid kerana ingin berpuasa penuh pada bulan Ramadan adalah dibolehkan. Hukumnya adalah harus, mubah, ataupun dibolehkan. Tetapi afdal, maksudnya lebih afdal, lebih utama, lebih afdal, lebih dituntut, lebih terpuji ataupun lebih baik. Jangan mengambilnya dan kekal mengikut takdir Allah Subhanahu Wa Taala kepada wanita. Ini pendapat Syekh Utsaimin. Pendapat ini juga sama seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang berkata, pada pendapat saya, sebaik-baiknya wanita itu mengikut sifat kejadian semula jadinya. Haid adalah sesuatu yang tabi'i dan tidak dapat dielakkan. Ia datang daripada Allah. Sekiranya wanita itu hendak memakan ubat untuk melewatkan haid agar ia tidak datang di dalam bulan Ramadan, hukumnya tidak mengapa, dengan syarat ubat itu tidak memudaratkan dirinya. Mereka boleh meminta nasihat orang alim dan pakar atau nasihat doktor mengenai ubat tersebut. Menelan pil tersebut akan membolehkannya berpuasa genap sebulan pada bulan puasa dan akan diterima oleh Allah, insya-Allah. Saya berpendapat kita mengikut sunnatullah dengan tidak mengambil pil adalah lebih baik. Itu saja jawapan, itu saja penjelasan. Mudah-mudahan jelas ya bagi muslimin, bagi muslimat, muslimin ni bagi lelaki lah, sama ada ayah ataupun suami, beri penjelasan kepada isteri. Kepada wanita yang ingin memakan pil menahan haid, maka hukumnya bukan jatuh haram ataupun dibenci oleh Islam, tetapi hukumnya pergi kepada harus dibolehkan. Tetapi lebih afdal, maksudnya lebih baik kita mengikut saja sunnatullah, ketetapan Allah terhadap wanita bila didatangi haid, maka subhanallah kita taat kepada, kita akur kepada ketetapan Allah itu membawa pahala yang besar juga. Kepada siapa yang tengok ada orang dia makan pil penahan haid, janganlah keji, janganlah berkata pada mereka, janganlah pula memperlekehkan keputusan mereka buat, maka saling menghormati kerana hukumnya bukan haram, dibolehkan, mubah, diharuskan, tetapi lebih afdal. Janganlah pula kita bangga bila kita haid, kita pun tak makan, saya ambil lebih afdal, awak ni saya. Berhentilah kita melakukan perbuatan seumpama itu, menghina, mengecam dan merasakan diri kita lebih baik daripada orang. Kita tak tahu asbab apa, kenapa dia memilih untuk melakukan hal demikian. Kita saling menghormati. Subhanallah, alhamdulillah.